alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, malam ni saya dapat melihat kebangkitan Selangor baharu yang insya-Allah akan diterjemahkan di dalam peta undi, khususnya di Dun Sungai Tua insya-Allah. Kita melihat malam ni tuan-tuan sekalian, kebanjiran dengan ceramah, saya ceramah seperti ini, dengan kehadiran seperti ini, memberikan isyarat bukan sahaja kepada rakan sebelah sana. Kabarnya tak jauh daripada tempat kita ada markas rakan sebelah sana. Lihatlah sendiri, buat bandingan sendiri. Bagaimana meriahnya sambutan pada malam ini yang menunjukkan insya-Allah rakyat Selangor pada 12 hari bulan 8 ini akan memberikan undi kepada Perikatan Nasional insya-Allah. Boleh kita boleh tuan-tuan? Ini merupakan suatu referendum rakyat kepada kerajaan yang ada pada hari ini. Mesej saya cuma dua sahaja. Yang pertama, mesej saya kepada rakan-rakan daripada Barisan Nasional. Ahli-ahli UMNO khususnya, penyokong-penyokong Barisan Nasional yang dalam pilihan raya yang lepas memberikan undi kepada Barisan Nasional di atas dasar bahawa Presiden UMNO telah berjanji di PWTC bahawa no Anwar, no DAP, walaupun ada satu lagi no bersatu. Tuan-tuan sekalian, akhirnya walaupun UMNO ada pilihan untuk membentuk kerajaan dengan Perikatan Nasional, melaksanakan dua janji daripada tiga, no Anwar, no DAP, walaupun mungkin terpaksa bersama dengan bersatulah sekalipun, tetapi paling tidak sudah melaksanakan no Anwar, no DAP. Tetapi Barisan Nasional UMNO khususnya yang dipimpin oleh Datuk Seri Zahid, walaupun ditentang oleh sebahagian daripada ahli-ahli Parlimen Barisan Nasional, rupa-rupanya hubungan cikgu dan anak murid telah terjalin dengan begitu lama. Faham tak tuan-tuan? Rupa-rupanya anak murid telah lama berjanji dengan cikgunya. Akhirnya berlakulah persekongkolan di antara Barisan Nasional dengan Pakatan Harapan membentuk kerajaan bukan setakat di peringkat federal, bahkan di negeri Perak, bahkan di negeri Pahang, walaupun mereka ada pilihan untuk tidak membentuk kerajaan bersama-sama dengan DAP. Hasilnya apa? Buat rakan-rakan saya daripada penyokong UMNO Barisan Nasional, hasilnya percayalah kata-kata saya bahawa di dalam PRN pada kali ini yang paling rugi, yang paling menerima kekalahan ialah UMNO Barisan Nasional. Mereka akan menjadi parti yang bungkus ikat tepi, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab di negeri-negeri yang Pakatan Harapan mempunyai kekuatan, di Selangor, di Negeri Sembilan, di Pulau Pinang, Barisan Nasional dan UMNO diberikan kursi yang sangat minimum. Mereka hanya diberikan kursi yang banyak di mana? Di Kelantan, di Terengganu, di Kedah. Barisan Nasional diberikan kursi yang banyak, tetapi di negeri-negeri ini sudah dikenal pasti sebagai negeri yang mempunyai merupakan kubu kuat kepada Perikatan Nasional. Hasilnya macam mana? Di Kelantan, walaupun Barisan Nasional mempunyai kursi yang paling banyak untuk ditandingi, pengurusi perhubungan UMNO Kelantan tak bertanding. Siapa lagi? Pengurusi keadilan Kelantan memang tak bertanding lah sebab dia luar daripada negeri Kelantan. Tapi tak bertanding. Orang-orang kuat Pakatan Harapan, bos-bos Barisan Nasional, dulu lagi, daripada awal lagi sudah isytiharkan bahawa mereka tak akan bertanding. Sebab apa? Sebab nak bersara tumpukan kepada anak cucu. Yang sebenarnya apa dia? Yang sebenarnya ialah Barisan Nasional telah tahu bahawa mereka akan tewas di Kelantan, maka mereka tak bertanding awal-awal lagi, takut kena letak jawatan pengurusi JLC dan sebagainya.
Sebab itu tuan-tuan sekalian, saya nak merayu kepada ahli-ahli UMNO, kepada penyokong-penyokong Barisan Nasional. Tak nak keluar Barisan Nasional, tak apa. Tak nak keluar UMNO, tak apa. Nak duduk di pos, di markas, di pangsa panas Barisan Nasional, duduklah. Nak pikul bendera dacing, pikullah. Tetapi 12 hari bulan ini, boleh tak janji kepada saya undi Perikatan Nasional insya-Allah? Boleh ke tak boleh? Yang jawab ni siapa? Saya pergi tuan-tuan sekalian, saya pergi banyak tempat, saya pergi di Selangor. Saya turun ke beberapa tempat, orang-orang UMNO, ahli UMNO jumpa YB, saya dah tutup markas, dah tutup pejabat cawangan Barisan Nasional. Kami dah tutup. Insya-Allah kebangkitan ini akan berlaku. Kita tak nak ramai. Tak nak ramai. Kalau Perikatan Nasional boleh tarik lebih 50% daripada pengundi Barisan Nasional kepada Perikatan Nasional, tuan-tuan jangan terkejut. Insya-Allah di Sungai Tua ini, Menteri Besar Selangor sendiri akan tewas di Sungai Tua dan yang akan mengangkat sumpah ialah Menteri Besar daripada Perikatan Nasional insya-Allah. Kepada kawan-kawan daripada Pakatan Harapan pula, saya nak sampaikan satu mesej. Tidakkah anda terasa malu dengan slogan reformasi anti rasuah yang dilaungkan selama ini? Tidakkah anda tidak terasa tertipu dengan apa yang diperjuangkan oleh PMX pada hari ini? Kemarin PMX berucap dalam satu majlis, dia kata saya tidak akan tolak ansur dengan sebarang unsur rasuah. Saya tak akan tolak ansur dengan sebarang rasuah. 7 bulan tidak ada hoi dalam kerajaan. Itu kata PMX yang sembang tunjuk langit, tuan-tuan. Tetapi apa yang berlaku 2 hari lepas, timbalan Perdana Menteri Datuk Dr. Zahid Hamidi sendiri isytihar di Terengganu bahawa kata dia beliau memperuntukkan 200,000 untuk kelab permotoran di seluruh Selangor. Syaratnya budak-budak motor ini hendaklah sokong UMNO Barisan Nasional PH dalam pilihan raya 12 Ogos ini. Tidakkah ini rasuah? Bukankah ini merupakan rasuah? Bukankah ini merupakan suatu sogokan secara terang-terangan? Hari ini Ketua Pusruhjaya SPRM kata bahawa tak apa kalau ini merupakan peruntukan kerajaan yang telah diluluskan. Apa bezanya dengan keputusan mahkamah dalam kes petition di Kuala Terengganu? Di Kuala Terengganu, semua esko-esko kerajaan negeri Terengganu, adun-adun kerajaan negeri Terengganu yang turun bagi bantuan semasa pilihan raya parlimen pada November lepas dikira memberikan sogokan kepada pengundi. Ini sogokan secara terbuka di khalayak ramai. Tuan-tuan sekalian, apa lagi yang nak diharapkan daripada kerajaan Pakatan Harapan yang ada pada hari ini? Nak memajukan ekonomi, boleh tengok sendiri bagaimana ringgit yang tak naik-naik secara mendadak pun. Daripada RM4.60 sekarang RM4.55, naik sikit. Kemudian turun balik, naik sikit, turun balik. Tak sama dengan yang kamu sembang dulu. Kononnya kalau ringgit jatuh, ini merupakan kegagalan daripada pihak kerajaan. Hari ini kerajaan gagal untuk menentukan hala tuju ekonomi. Terutamanya kepada MB Selangor yang berhormat Datuk Seri Amiruddin ini. Saya nak sebut satu fakta tuan sekalian. Didedahkan di dalam Dewan Undangan Negeri Selangor dan laporan-laporan agensi berkaitan pada tahun 2020 di seluruh Selangor ada 5,589 kilan haram. 2021 5,755 kilan haram. Semakin naik kilan haram di Selangor. 2022 jumlah kilan haram di seluruh Selangor 6,905. Semakin naik kilan haram di Selangor. Tuan-tuan, bila kilan haram muncul dengan begitu banyak di Selangor, yang terjejasnya apa? Yang terjejasnya ialah alam sekitar. Yang terjejasnya ialah sungai-sungai. Yang terjejasnya ialah bekalan air. Yang terjejasnya ialah kehidupan rakyat Selangor. Sebab itu ya, Selangor membangun
tetapi di mana dia pembangunan dari sudut kesihatannya. Tuan-tuan boleh tengok macam mana isu pengaliran air, perparitan, parking, rumah bangsa dan sebagainya. Semua ini memberikan tekanan kepada indeks kebahagiaan. Orang tak selesa dengan suasana yang ada. Betul tak? Betul tak? Saya itu tunjukkan referendum rakyat kepada kerajaan negeri Selangor. Kita mahu pembangunan yang dibuat di Selangor ini ialah pembangunan yang turut sama mementingkan pembangunan rohani. Sebab itu semalam saya nak sebut saudara Rafizi Ramli, Menteri Ekonomi. Dia cabar. Mana dia budak-budak ahli orang muda dalam PAS ini, dalam PN, Perikatan Nasional. Siapa yang berani berdebat dengan beliau? Saya tak suka nak gunakan istilah debat. Baiklah, saya suka gunakan istilah wacana. Kalau saudara Rafizi nak berwacana, saya boleh menawarkan diri saya untuk berwacana dengan saudara Rafizi Ramli. Dan di antara soalan yang saya akan tanya ialah, mana suara kamu dalam isu LCS yang kamu sibuk bincang sebelum PRU yang lepas? Di antara soalan yang saya akan tanya ialah, kenapa sebelum PRU yang lepas kamu kata kami akan cari Azam Baki? Sekarang adakah kamu tak jumpa lagi Azam Baki? Banyak lagi kalau nak tanya soalan ni. Tapi tak apa, kita wacana dulu. Kalau bukan tajuk ekonomi, ya mungkin kita bukan ahli ekonomi. Saya mungkin seorang layman dalam isu ekonomi. Tetapi isu tata kelola, isu wewenang yang kononnya dilakukan oleh Perdana Menteri, kita boleh tanya di atas pentas. Tuan-tuan, jangan rasa bongkak dengan apa yang kita ada. Kita tahu bahawa rakyat pada hari ini sedang menilai prestasi Kerajaan Pakatan Harapan yang ada pada hari ini ialah prestasi yang sangat-sangat buruk. Untuk umat Islam yang ada, saudara se-Islam saya, tuan-tuan boleh tengok sendiri bagaimana Menteri Besar Selangor yang bertanding di Dun Sungai Tua. Dalam satu video TikTok beliau menyebut ketika kita menghalang, menentang konsep Coldplay. Ingat ke tak ingat? Konsep Coldplay awal tahun ini nak masuk ke Malaysia, kita bantah dalam dewan, luar dewan. Kata Menteri Besar Selangor, siapa nak hadir konsep Coldplay, hadirlah. Nikmatilah lagunya, bukan ikut budayanya. Bukan ikut budaya dia, nikmati lagu dia. Kalau PAS tak nak Coldplay, PAS kena humbang Mercedes, kerana Mercedes ini sokong LGBT. Jangan guna iPhone kerana iPhone sokong LGBT. Ini pemikiran pendek Menteri Besar Selangor dalam isu ini. Tuan-tuan, kita kata bahawa setiap kumpulan artis antarabangsa yang sudah diketahui secara umum menyatakan sokongan kepada LGBT hendaklah dihalang daripada masuk ke Malaysia. Pendirian kita diperlekeh, pendirian kita diperlekeh, kononnya kita pemikiran tertutup. Akhirnya apa yang berlaku ketika persembahan kumpulan 1975 2 minggu lepas? Tahu ke tak tahu, tuan-tuan? Mereka dijemput masuk, datang ke Malaysia, naik di atas pentas, secara terbuka memperlekehkan undang-undang LGBT dan melakukan perkara terkutuk di khalayak ramai di atas pentas. Tak lain dan tak bukan ialah kerana kecuaian kerajaan yang ada sekarang pada hari ini. Sebab itu kita menuntut menteri yang jaga hal ehwal konsert ni, dia letak jawatanlah. Setuju ke tak setuju, tuan-tuan? Tumpulah perhatian kepada aktiviti berbasikal. Dia boleh naik basikal dalam pejabat, naiklah. Pergilah keluar naik basikal. Ini menteri yang ada pada hari ini, tuan-tuan. Menteri yang hanya naik di atas dasar persepsi. Syok sendiri. Tak tahu nak buat apa. Akhirnya ada yang naik lembu. Lembu pun dia naik. Tuan-tuan tak tahulah apa lagi yang nak kita harapkan dengan menteri-menteri yang ada pada hari ini. Sebab itu saya minta tuan-tuan sekalian, di Dun Sungai Tua ini, kita tampilkan di Dun Sungai Tua ini seorang anak muda. Saudara Hanif Jamaluddin, orang muda 30-an, merupakan setiausaha Dewan Pemuda PAS Malaysia, mempunyai pengalaman dalam pentadbiran,
cekap di dalam mengenal pasti masalah. Tuan-tuan sekalian, saya yakin yang ada di hadapan saya pada malam ini, berilah peluang ini kepada calon yang ada di Dun Sungai Tua ini. Saudara Hanif Jamaluddin, orang muda kita, bagi keyakinan sama ada daripada ahli Barisan Nasional Penyokong UMNO dan daripada Pakatan Harapan, berilah kepercayaan sekali ini kepada calon yang ada ini. InsyaAllah saya harapkan supaya selepas PRN 12 Ogos ini, pada malam tersebut, ia akan memenangi kerusi ini. The giant killer ialah sahabat kita, saudara Hanif Jamaluddin. InsyaAllah. Boleh ke tak boleh, tuan-tuan? Semangat ni ada. Kebangkitan yang ada ini, saya yakin insyaAllah akan diteruskan. Dan saya lihat, tuan-tuan, negeri Selangor ini referendum yang sangat besar kepada kerajaan yang ada. Tidak mustahil. Kalau Perikatan Nasional boleh menang di Selangor ini, jangan terkejut tiba-tiba yang mengangkat sumpah sebagai Menteri Besar Selangor pada hari yang sama atau tak lama kemudian PM baru pula yang akan sumpah sebagai Perdana Menteri di Putrajaya, insya-Allah. Terima kasih rakyat Selangor dan selamat berjaya kepada rakyat Sungai Tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.